Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Mariam Zanari Ibrahim. Fokus berita, Sarawak berjaya menyaksikan pelbagai bentuk pembangunan setelah menongkah pelbagai rintangan dan cabaran dalam 60 tahun sebelum ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, bukan sahaja pembangunan infrastruktur, malah hasil daripada perjuangan rakyat Sarawak turut berjaya mengurangkan kadar kemiskinan. Hari ini menyaksikan satu pembangunan yang cukup rancak khususnya di negeri Sarawak. Bagaimana kadar kemiskinan dulu dah diturunkan dari 46% kepada sekarang di bawah 9%. Kita nampak bagai kemajuan dari segi infrastruktur, dari segi kehidupan rakyat, kebajikan rakyat, dari segi pendidikan, pertanian dan kesihatan. Semuanya ternampak ada hasil daripada perjuangan rakyat. Yang paling penting adalah rakyat kita nampak khususnya di Sarawak, rakyat perpaduan kita cukup erat. Walaupun dalam perjalanan 66 tahun, Sarawak 60 tahun, agak mencabar dari awal. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan acara lepas mula Unity Ride and Walk sempena sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 yang berlangsung di Dataran Perhim Setiaraja Mukah pada Khamis. Hadir sama Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak yang juga Menteri Bertanggungjawab sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023, Datuk Seri Fatimah Abdullah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, timbalan-timbalan Menteri Sarawak serta tetamu yang lain. Dalam pada itu, Datuk Amar Douglas Ugah menambah, kepimpinan Barisan Kabinet Sarawak juga telah menonjol dalam memimpin Sarawak yang menghasilkan pelbagai pembangunan di negeri ini. Yang penting sekarang kita terima kasih kepada pemimpin kita Sarawak yang telah cukup menonjol sekali memimpin negeri Sarawak sehingga kita telah menyaksikan berbagai pembangunan yang baru. Jadi wujudlah harapan rakyat bahawa masa depan kita akan lebih maju dari apa yang kita nak capai, khususnya berpandu kepada strategi pembangunan post-COVID 2030 di mana dalam pada itu seramai 600 peserta dari 23 kontingen mengambil bahagian dalam acara Unity Walk manakala 300 lagi mengambil bahagian Unity Ride. Acara yang merupakan sebahagian daripada pengisian program sempena sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 itu dimulakan dengan senam aerobik selain turut diselitkan dengan persembahan dan juga cabutan bertuah. Terdahulu pada malam Rabu, ribuan pengunjung di sekitar bahagian muka membanjiri Dataran Perhim Setiaraja bagi menyaksikan kemeriahan konsert Malam Ambang Merdeka 2023. Sambutan Ambang Merdeka 2023 tersebut turut dimeriahkan dengan kehadiran Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak yang juga Menteri Bertanggungjawab sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023, Datuk Seri Fatimah Abdullah. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, timbalan-timbalan Menteri Sarawak, timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Chang Kee, Presiden Bahagian Muka Kueh Leipo serta jemputan lain. Orang ramai turut dihiburkan dengan persembahan pentas dan juga artis-artis tempatan seperti Bob Yusof, Ricky Anderson, Rosie Mila, Eddie Kuing, Raymond Enyau, Raquel Den, Alan Ezra Maradona, Sri Ritma Borneo Mukah, Kelab Peminat P. Ramlee Sarawak KPPRS dan turut diiringi Simfoni Orkestra Negeri Sarawak. Menarik perhatian, 15 peserta tampil memperagakan kepelbagaian busana bagi merebut gelaran Ratu Kebangsaan 2023. Manakala bagi acara kemuncak, persembahan bunga api telah menerangi Dataran Perhim Setiaraja dan memukau orang ramai yang hadir. Sebelum itu turut diadakan majlis makan malam yang dihadiri tuan yang terutama, pemangku yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar. Majlis tersebut diadakan di Rumah Rehat Sri Mukah. Manakala sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Sarawak 2023 yang disambut di daerah Mukah mendapat respons baik terutamanya dari kalangan penduduk tempatan. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di sekitar bandar Mukah mendapati rata-rata penduduk berasa bangga serta berpendapat penganjuran acara tersebut banyak mendatangkan faedah kepada daerah ini. Salah seorang penduduk tempatan, Muhammad Abdul Aziz berkata, penganjuran acara seperti ini dapat memeriahkan lagi daerah Mukah. Baik concern dari segi untuk
menarik lebih ramai lagi weno lah. Itu pelancong dari luar weno kah untuk tapak ke muka. Bahagian weno tu kebaikan saya pun baik jalan lagi. Maka itu bukan selalu baik ke muka kok. Buat pertama kali. Seorang lagi penduduk tempatan, Stephanie, turut berpendapat bahawa pemilihan Mukah sebagai tuan rumah banyak mendatangkan kebaikan, terutamanya kepada warga tempatan. Ia dapat merancangkan lagi pembangunan ekonomi penduduk tempatan. Sebagai contoh, industri kecil dan sederhana, para pengunjung daripada luar dapat mengenali produk-produk tempatan dan membeli belah lah semasa kunjungan Hari Kemerdekaan. Dalam pada itu, seorang belia, Abdul Rahman, berharap agar fasiliti di Mukah terus diperkasa supaya dapat menampung pengunjung luar dari segi penginapan dan pengangkutan awam. Kalau boleh ada Grab lah dekat Mukah ni. Sebab penduduk dia pun makin ramai. So lebih banyak lagi yang perlukan kenderaan awam. Laporan seterusnya. Perpaduan dalam kalangan rakyat adalah kunci penting ke arah matlamat negara maju. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, rakyat perlu berbangga kerana negara mempunyai nilai perpaduan walaupun terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan agama. Saya berharap agar sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini akan dapat mempertingkatkan lagi semangat cinta kepada negara. Telah banyak yang kita hadapi bersama selepas penubuhan Malaysia. Dalam kita mengharungi pahit dan manis perjalanan kita membina negara ini. Beliau berkata demikian dalam perutusan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66 pada Rabu. Justru Dato' Amar Awang Tengah berharap agar Malaysia kekal aman dan harmoni serta terus membangun maju ke depan. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berpuas hati dengan status projek pembinaan Jalan Kampung Medong Lebrasau Klit daerah Dalat yang menelan kos sebanyak 74.2 juta ringgit. Menurut Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak itu, pembinaan jalan sejauh 11.67 km tersebut kini rancak dilaksanakan selepas ditender semula dan dijaga siap pada 19 Julai 2025. Jalan ini telah adalah projek sakit dan telah pun di kontrak awal telah pun ditamat pada bulan Mac 2022. Sekarang kita dah dapat kontraktor baru yang mulai bekerja mulai dari bulan Januari 2023 dan disangka siap pada 19 Julai 2025, kira 30 bulan. Kos projek sekarang adalah ringgit Malaysia 74.2 juta. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat tapak projek itu pada Rabu. Menurutnya, skop projek tersebut adalah pembinaan jalan dengan standard R2, 20 culvert dan 3 jambatan di mana sehingga 25 Ogos 2023, 8.81% sudah pun siap. Harapan kita adalah projek ini akan terus dapat siap mengikut jadual. Kita akan terus memantau dari masa ke semasa untuk menentukan bahawa jadual pelaksanaan projek ini dijalankan dengan tepat. Dengan cara ini kita yakin ianya tidak lagi sakit, dapat terus siap. Dan rakyat juga telah lama menunggu, maka kerajaan GPS memang sentiasa berusaha untuk menentukan projek-projek sakit ini dapat kita pulihkan. Di Bintulu pula, sebanyak RM200,000 telah diperuntuk oleh Unit Hal Ehwal Agama lain Unifor untuk membaik pulih kuil Tua Pek Kong Bintulu. Penyerahan geran tersebut telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming, kepada Presiden Kuil Tua Pek Kong Bintulu Sim Yong Hiat. Johnny memberitahu semua pertubuhan agama harus mematuhi peraturan dengan menggunakan dana sebaiknya agar matlamat dan usaha Kerajaan Sarawak untuk membantu agama-agama lain tercapai. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan bagi meninjau projek baik pulih Tua Pek Kong tersebut pada Rabu.
Ujarnya pada masa kini kira-kira 70% kerja-kerja baik pulih struktur utama kuil tersebut telah siap, manakala kerja-kerja pengindahan dan hiasan sedang dalam pelaksanaan. Pada masa sama, beliau memuji kuil Tuap Ekom Bintulu kerana mematuhi peraturan Unifor dalam proses pembinaan semula kuil. Jelasnya lanjut, pegawai dari unit tersebut akan sering memeriksa dan menyelia projek itu bagi memastikan kemajuannya. Dalam perkembangan lain, Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Maksak Sarawak telah berjaya memenangi 3 anugerah pada Malam Anugerah Maksak MAM 2022. 3 anugerah tersebut adalah penganjur terbaik, jawatan kuasa teknikal terbaik untuk tenis dan pemenang penyertaan penuh pasukan. MAM 2022 dengan tema pakaian Colours of Excellence telah berlangsung di Dewan Maksak Putra Presin 14 Putrajaya pada Selasa. Antara pengisian program adalah ucapan oleh Ketua Setiausaha Negara merangkap Yang di-Pertua Maksak Malaysia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zulki Ali, jamuan makan malam serta penyampaian penghargaan dan anugerah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, kami tinggalkan anda dengan suasana kemeriahan konsert Malam Ambang Merdeka 2023 di Dataran Perhin Setiaraja Mukah pada Rabu. Dalam kesempatan ini, saya mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan ke-66. Semoga hari ini membawa penuh makna kepada rakyat Malaysia. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.